Assalamualaikum dan selamat malam. Hai korang, welcome to my channel. For those yang tak kenal aku, nama aku Adam, aku berasal dari Johor Bahru. Jadi pada malam ni aku sebenarnya excited nak bagi tahu kat korang yang dalam channel aku ni aku ada buat satu siri di mana aku berikan siri tu adalah siri seram cerpen, di mana aku akan share dekat korang kisah dan juga cerita-cerita seram pendek yang disampaikan kepada aku. Sebab apa? Sebab aku ni tak adalah banyak sangat pengalaman seram. Ada tapi tak banyak. Tapi secara jujurnya aku sangat sukakan topik-topik seram ni lah. So I'm really into this kind of horror things. So for those yang sukakan cerita seram tapi korang tak nak spend masa yang terlalu lama, so this channel is for you guys. Alright? Okay, so aku harap korang boleh support aku by sending some love in the comment section. For those yang nak share cerita korang dekat aku pun boleh. Korang boleh hantarkan dekat email aku seramcerpen@youtube@gmail.com. Aku ada letak kat description box. So aku akan baca cerita korang dan aku akan sampaikan cerita korang sehabis baik lah dekat aku punya siri ni. Alright, so memandangkan ini adalah video yang pertama, so aku akan ceritakan pengalaman aku sendiri. Pengalaman aku bersama rakan-rakan aku terkena gangguan sewaktu kami menyewa di salah sebuah rumah di Felda Sungai Sayong. Okay guys, so kalau korang semua dah ready, kita teruskan dengan siri seram cerpen episod 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lengser wangi. Guys, so for those yang tak tahu, Felda Sungai Sayong ni merupakan salah satu kampung di kawasan Kota Tinggi di mana ianya terletak di bawah gugusan Felda Atik Andak. So for those yang selalu lalu sini, mungkin korang pun tinggal dekat kawasan ni, korang tahulah betapa gelapnya jalan ni pada waktu malam dengan sunyinya, dengan kabusnya, dan juga dekat tepi kiri kanan jalan tu kadang-kadang ada binatang yang ialah meragut-meragut rumput tu semua, lembu apa benda semua. Dan aku juga pernah tanya dengan orang kampung kat sini, and then orang cakap memang ada banyak kemalangan-kemalangan yang melibatkan nyawa lah, disebabkan mereka ni semua terlanggar binatang-binatang tersebut. Banyak benda lah yang berlaku dekat kawasan kampung ni. Okay guys, itu adalah sedikit mengenai Felda Sungai Sayong ni. So kita teruskan dengan pengalaman aku. Pengalaman ni berlaku sewaktu aku masih belajar lagi. Time tu aku ambil diploma di salah sebuah college di kawasan tempat aku tinggal ni. College mana aku tak boleh dedahkan, tapi aku rasa korang tahulah college mana lagi kan kat kawasan Kuliah Kota Tinggi ni. Alright, so sebelum aku cerita, aku nak bagi tahu korang sikit mengenai rumah sewa aku ni. Aku nak bagi tahu korang struktur rumah sewa ni supaya korang dapat imagine dan korang lebih faham lah. Rumah sewa aku ni dia di kawasan rumah generasi kedua, dan rumah aku ni merupakan rumah yang paling hujung sekali kat kawasan. Disebabkan rumah aku ni paling hujung, belah kiri rumah aku ada rumah, tapi belah kanan tak ada rumah. Yang ada hanyalah semak samun dan juga lalang yang tinggi lah pemandangannya. Dalam rumah aku ni agak besar lah. So dekat ruang tamu, tempat selalu aku lepak setiap malam, ada satu sliding door. Right? So bila korang buka sliding door tu, apa yang korang nampak adalah pemandangan semak dan juga lalang. Alright? So korang faham lah sebab apa? Sebab kita orang suka lepak kat situ, sebab sejuk lah. Sebab angin selalu masuk pada situ. Kebiasaannya, kalau kita orang esoknya tak ada kelas pagi ataupun kita orang tak ada kelas lah, senang cerita, kita orang akan main futsal. Tapi disebabkan malam kejadian tu, futsal di kawasan kampung ni court semua penuh. So kawan aku pun decided untuk set dengan kawan dia, dan kawan dia pula set futsal time tu dekat kawasan Tiram lah. So untuk pengetahuan korang, kalau daripada rumah sewa aku ni nak ke tempat futsal tu, korang akan lalu satu tempat yang diberi nama Jalan Pulada tau. Okay, Jalan Pulada ni pun gelap dan juga dengan struktur jalan dia yang agak orang kata bahaya dan juga licin lah. So memang banyak kemalangan juga berlaku dekat area situ lah. Alright, so aku nak bagi tahu korang, daripada rumah sewa aku ni nak ke tempat futsal ni mengambil masa lebih kurang 40 hingga ke 45 minit. Dan di mana aku senang cerita macam dia ada 3 checkpoint lah. Okay, so daripada rumah sewa aku ke Sempang Sungai Sayong ni satu checkpoint, Sungai Sayong ke Sempang Pulada satu checkpoint, dan daripada Sempang Pulada nak ke futsal ni satu checkpoint. So ada 3 checkpoint yang mengambil masa lebih kurang 40 hingga ke 45 minit, dan jalannya gelap, sunyi, berkabus dan jarang ada kereta lalu lalang dekat situ. Alright, so aku harap korang boleh faham lah. Alright, pada malam kejadian,
aku pun pergi futsal kan dengan kawan-kawan aku semua. So aku pun drive, and then kereta aku time tu agak full lah, semua orang naik kereta aku. So masa nak pergi tu memang tak ada apa-apa. Cuma yelah, bila kawasan yang senyap, sunyi dan juga tak ada lampu ni, gelap, dia ada elemen-elemen seram lah. Tapi tak ada apa-apa pun berlaku time pergi tu. So sesampainya tempat futsal, kita orang pun main futsal macam biasa. Tempat futsal ni aku tak ingat, tapi tempat ni berhadapan dengan highway tiram lah. Alright, so gedebak-gedebuk kita orang main futsal. Lebih kurang habis time tu aku rasa dalam pukul 11.30 macam tu. And then macam biasa, kita orang selalu kalau esoknya tak ada kelas, kita orang free, lepas kita orang main futsal atau kita orang lepak, kita orang akan pergi minum lah kat kawasan tu. Tapi one of my friends lah, one of my housemate bagi tahu yang why not kita just lepak dekat rumah saja. Because yelah, dia pun dah beli barang dapur. You guys tahulah, diorang pun dah macam frozen food and everything. So diorang just nak masak kat rumah and then chill-chill dekat rumah sajalah. So kita orang pun berbincang, and then after that semua setuju. Okay, then tak apalah, jom balik rumah lah macam tu. So bila balik rumah, aku yang drive. Korang kena tahu korang kena faham yang aku akan lalu jalan yang sama seperti mana aku datang tadi. So yang tadi aku cakap ada 3 checkpoint tu lah kan. Pengalaman seram ni bermula ketika aku baru saja melepasi Sempang Polada menuju ke Sempang Sungai Sayung. Jadi ketika aku memandu, aku pun tengah fokus memandu lah, sebab macam aku cakap jalan dia gelap, tak ada lampu. Tiba-tiba ada satu cahaya yang menyakitkan mata aku lah. Turn out cahaya tu sebenarnya adalah daripada lampu lori yang berada di laluan bertentangan. Okay, so korang imagine kita ni kereta bawa kereta, so kereta kita kecil kan. So bila ada lori yang besar buka lampu tinggi, so memang agak sakit mata lah bila kena lampu tu. So bila dah jadi macam tu, lampu ni pun cepat-cepat tutup lampu dia, lampu pula, lori pun cepat-cepat tutup lampu dia, and then dia pun terus horn lah, mungkin sebagai tanda minta maaf lah sebab dia tak tersulur muka aku kan. So aku pun macam okay, and then aku tak tahu kenapa insting aku time tu macam nak sangat tengok lori tu time dia dah potong kereta aku lah. So aku pun tengok side mirror, and then aku pun tengok kat cermin sisi belakang kereta aku. That time lah baru aku perasan sebenarnya aku tak tahu apa benda, tapi ada something yang ibaratnya macam aku nampak ada satu bayang-bayang yang pekat, dia sedang menyandar dekat kereta aku. So Alhamdulillah time tu aku tak adalah rasa takut ke, aku rasa macam nak menegur ke benda tu, tapi aku lebih kepada perasaan tertanya-tanya. Aku cakap macam ni benda apa kan. Sebab yelah, korang tahu lah, sebab tempat tu gelap, and then tiba-tiba korang nampak benda tu. So macam, and aku pun tak adalah nak bagi tahu kawan-kawan aku ke apa kan. So macam aku tak apalah, mungkin dia nak tumpang, and then bila dia sampai kat mana-mana dia just go je lah, dia akan pergi lah. So aku pun teruskan perjalanan aku sampai ke rumah sewa. So sesampainya kat rumah sewa, aku pun terus kejut lah kawan-kawan aku yang ada yang tidur semua kan. So bila diorang nak buka pintu je, aku terus tahan. Aku cakap, korang semua nak masuk rumah, baca bismillah, langkah kaki kanan, terus mandi. Alright, so diorang pun macam okay lah. And then one of my friends tanya lah, dia tanya, Dam, kau okay? Aku okay. Tak ada, kita kan tadi lalu tempat yang kita tak biasa lalu, so anggap sebagai precaution je lah. So aku pun cakap macam itulah lebih kurang. And then kawan aku macam okay. Then dia pun masuk. So aku ni merupakan orang yang last lah masuk rumah sewa time tu. So bila aku masuk ke dalam rumah, aku pun yelah baca bismillah, langkah kaki kanan, ludah kiri kanan, aku buat lah baca everything semua, aku pun masuk. Dan aku pun akan memalingkan badan aku lah. Sebab apa? Sebab aku akan kunci grill lah. So bila sedang aku kunci grill tu, aku pun menjenguk ke kereta aku. And then Alhamdulillah memang benda tu tak ada. So betul lah aku cakap tadi, benda tu just nak tumpang, and then maybe dia nak tumpang, and then bila dah sampai tempat yang dia nak pergi, dia just terbang lah, ataupun dia terus gerak lah. Tapi apa yang aku tak tahu sebenarnya, benda tu ikut aku sampai rumah guys. Dia ikut aku sampai rumah sewa. Okay guys, so lepas aku dan juga sahabat-sahabat aku selesai mandi, segarkan diri, and then kita orang pun teruskan lah dengan niat kita orang nak lepak, nak masak itu ini, nak shisha putih semua. So ada member aku yang masak, ada member aku yang set up shisha. And then by that time aku pun tengah buka sliding door, and then aku ikat langsir sliding door tu. So macam biasalah, bila dah ready apa semua, kawan aku nama dia Hasnul lah. So dia
bukanlah ditugaskan, dia tukang bakar arang lah, senang cerita. So dia pun, tapi time tu kita orang tak guna arang petak macam sekarang yang kecil tu lah. Kita orang guna arang yang besar tu dulu. So kita orang akan panaskan dapur gas. So and then kita orang just letak arang tu dekat atas tu lah. So bila Hasnul ni letak arang tu, and then okay, korang imagine dia akan pergi letak arang, and then dia akan pergi kat kita orang balik untuk lepak lah. So kita orang tengah berbual, ketak, ada bunyi. So Hasnul pun macam, bunyi apa tu? So dia pun pergi. So korang imagine dia macam kita tengok dapur, and then dia keluarkan kepala, arang lah, macam tu lah lebih kurang. So dia pun ambil arang tu, and then dia letak balik kat atas dapur gas tu, and then dia pun pergi lepak kita orang balik. Tengah-tengah berbual kan, letak, okay, time tu semua dah macam bunyi apa ni sebenarnya kan. So memang dah rasa something is not right lah. Tapi by that time aku tak bagi tahu lagi tau yang sebenarnya on the way balik tu ada benda tumpang kereta aku. So aku tak bagi tahu lagi kawan-kawan aku time tu. Alright. So Hasnul pun pergi. Dia pun macam ambil balik arang tu, letak. Dia pun pergi depan. Lepas tu tengah-tengah berbual, letak. Bukan sekali tapi 3 kali bunyi tu. So Hasnul pun pergi, tapi dia ibaratkan dekat tengah-tengah ruangan di antara dapur dan juga ruang tamu tempat kita orang lepak tu. So dia macam, Dam, sini jap. So aku pun macam, Nol, asal? Dam, aku nak cakap sikit malam ni tak berangin tau. Kau tengok, tingkap pun kita tutup, pintu dapur pun kita tutup. Macam mana arang ni dah 3 kali dah aku kutip dekat pintu dapur. So korang faham tak? Maksudnya korang imagine kalau korang nak cakap arang tu jatuh disebabkan tak balance, dia agak mustahil lah. Sebab apa? Arang tu tak jatuh berdekatan kawasan dapur gas tu lah. Kalau betul-betul dia tak stable, dia akan jatuh dari situ je. Tapi tak, dia jatuh dan bergolek sampai ke pintu dapur, dan agak jauh juga pintu dapur dan juga dapur gas tu. So aku pun macam, Hasnul, habis arang dah okey ke belum? Arang dah terbakar ke belum? And then dia kata dah. So aku cakap, tak apalah, hiraukan. Okay, so Hasnul pun ambil arang yang dah aku dah potong-potong. So biasalah terus mulakan hisap shisha, berbual semua. Sedang kita orang tengah rancak berbual, tiba-tiba masuk topik cerita hantu. Jadi pada time ni aku masih ingat lagi, time tu Hasnul ni tengah cerita mengenai pengalaman dia sewaktu dia terkena gangguan di Genting Highland. So bila dah berbual, aku pun tak tahulah macam mana boleh termasuk topik pasal Mona Fendi time tu. So yelah, aku rasa semua orang tahulah dekat Malaysia ni mengenai Mona Fendi, arwah Mona Fendi. Pernah berlaku kes gempa pasal dia. So Al-Fatihah untuk dia dan juga orang-orang yang terlibat. Tapi yelah, pada time tu aku pun tak tahu kenapa aku buat benda ni So aku cakap dengan kawan aku, Zim, kau ingat tak cerita dukun Pat Umi Aida dekat penjara? Lepas tu Azim pun cakap, Pat mana? Pat yang merangkak tu ke? Betul, aku pun cakap, And then aku pun buat merangkak tu. So kawan-kawan aku pun time tu macam, Dam, tak kelakar tu 2-3 pagi buat lawak macam ni. Aku ketawa tau time tu, tapi at the same time aku rasa macam, apa sah aku buat benda tu macam dia macam kau ketawa, tapi at the same time kau rasa macam kau tak patut buat benda tu. Tiba-tiba ada satu suara halus panjang sangat, dan aku boleh cakap yang suara ni ibaratkan satu nafas saja. Betul-betul bila aku dengar suara ni, aku terus tengok dekat semak dan juga lalang yang dekat tepi selindor ni. Time tu memang tengkuk aku semua dah meremang lah, senang cerita. Dan bukan aku seorang je dengar, ke semua rakan-rakan aku dengar. Aku pun macam maybe kita cerita pasal benda ni datang lah. Dan aku memang yakin yang benda tu ada dekat semak tu, right? So aku pun macam cakap dengan aku, guys, korang dengar tak? Dengar tu. And then kawan aku pun cakap, kau tahu tak, kalau benda ni suara dia kuat, maksudnya dia jauh. Tapi yang kita dengar ni slow tau, maksudnya dia ada dekat je kat sini. So and then kawan aku lagi seorang pun dia nak sedapkan hati, dia cakap, maybe orang karaoke kot. And then kawan aku pun cakap lah, Dok, ini
kawasan Felda. Orang kat sini pukul 10, pukul 11 dah tidur. 2-3 pagi siapa yang nak karaoke tu? So aku macam dah guys, maybe dia dah bagi hint dah tu, kita tidur lah. So aku pun time tu terus tutup sliding door. Korang bayangkan aku tengah meremang gini, tutup sliding door, tutup langsir apa semua, and then kawan-kawan aku lain pun pergi basuh pinggan. Aku pun matikan shisha everything. Aku pun tidur dengan, aku pun bukan tidur lah, aku baring lah dengan kawan aku seorang ni. So walaupun kita orang ada bilik sendiri, tapi aku lebih suka tidur dekat ruang tamu lah, sebab sejuk kan. And then aku pun baring lah, aku baring, tapi tak tidur lagi time tu. Time tu aku tengah scroll. Aku tengah scroll biasa, aku scroll handphone, scroll IG, scroll Facebook, scroll apa benda, YouTube apa benda. And then tiba-tiba kawan aku keluar. Aku cakap, korang saya tak tidur. Dam, suara tu dekat bilik, macam tu. So rupa-rupanya aku ingatkan gangguan tu sampai dekat situ je. Rupanya gangguan ni diorang terdengar suara yang sama, yang humming tu dekat bilik diorang juga. Tak silap aku, gangguan ni dia berlanjutan sampai ke azan subuh time tu. Macam yang before subuh kan ada orang mengaji. So aku rasa by that time suara tu dah tak ada lah. So itulah guys pengalaman aku. Bagi aku itu pengalaman yang agak seram. And then that is first time aku dengan kawan-kawan aku kena dekat rumah sewa ni. Tapi itulah kan, kita ni, yelah, kita ni dekat alam ni kita kena tahu yang kita bukan hidup seorang. Kita berkongsi dengan banyak gila makhluk Allah dekat luar sana. So nasihat aku, kalau korang nak bercerita mengenai hantu ke jin ke syaitan ke makhluk-makhluk halus ni semua, berhati-hatilah, okey? Sebab apa? Sebab aku takut secara tak langsung kita ni macam ibarat mencabar, mempermainkan, ataupun kita ni macam macam kita ni tak respect lah benda-benda macam ni. And then sebenarnya bila aku cakap dengan korang, aku kisahkan benda ni dekat korang, sebenarnya diorang suka tau, diorang ada dekat sini. And that is the reason kenapa aku ada letak doa dekat awal-awal tu. Dan aku bukannya saja letak doa dekat intro tu. So korang kena baca dan aku pun kena baca juga. So sebab apa? As a protection lah. Tapi kita kena ingat, apa-apa pun Allah yang berkuasa. Makhluk-makhluk lain tak ada kuasa. So kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Okay, alright. So macam biasa, apa saja yang aku ketengahkan dalam siri aku ni, dalam episod pada malam ni adalah hiburan semata-mata. Korang jangan terlalu terikut-ikut, jangan terlalu percaya. Jangan sampai korang dengar cerita aku ni korang tak nak pergi toilet, korang takut. So jangan. Okay, so korang anggap sebagai hiburan saja, ibarat bedtime story before korang tidur je. Okay, aku rasa itu saja untuk pengalaman aku pada malam ni, untuk kisah pada episod 1 siri Seram Champion pada malam ni. Aku harap korang semua terhibur. And then kalau korang enjoy, and then korang dapat something valuable daripada video aku ni, I really appreciate kalau korang boleh tekan like, subscribe, turn on notifications supaya korang tak terlepas episod-episod seterusnya. Aku ada banyak lagi episod yang aku akan post lepas ni. So aku nak korang stay tune, okay? So like and share kalau korang enjoy dekat social media korang. Okay, so for those yang nak share cerita korang, korang boleh email kat aku dekat siri seram youtube@gmail.com. Lagi sekali aku ada letak dekat description box. So thank you so much for those yang dah stay sampai habis. Those yang komen baik-baik untuk aku dengan channel aku. Aku terima kalau korang nak tegur aku pun semua, sebab aku masih lagi baru kan, aku belajar. So aku rasa itu sajalah untuk video kali ni. So aku akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.